dan saya akan menerangkan tentang definisi rasuah. Rasuah ialah pembuatan penerimaan atau pemberian sopan sebagai upah atau tolongan kepada seseorang individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Selain itu, rasuah juga menunjukkan kepada tindakan mempengaruhi secara tidak wajar atau memanipulasi proses perniagaan, undang-undang atau pentadbiran kerajaan secara tidak jujur, penipuan atau menyalahi undang-undang dengan tujuan mendapatkan kelebihan atau manfaat sama ada untuk diri sendiri atau pihak lain. Amalan ini lazimnya melibatkan penyalahgunaan kuasa atau kedudukan untuk kepentingan pribadi. Itu sahaja kepada saya. Sekian, terima kasih. Dalam kes rasuah Airbus SE, jenis rasuah yang terlibat ialah memberi rasuah. Airbus SE telah membayar sogokan untuk mendapatkan kontrak di beberapa negara. Airbus didakwa memberikan bayaran kepada orang tengah untuk mempengaruhi pegawai awam dan mendapatkan kontrak bernilai tinggi di sektor penerbangan. Di Malaysia, Airbus memberikan yuran perundingan kepada perantara supaya perantara tersebut dapat mempengaruhi keputusan berkaitan pembelian pesawat oleh syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, iaitu GLC. Rasuah melalui penajaan sukan. Airbus membayar jutaan dolar untuk menaja pasukan perlumbaan sukan yang dimiliki oleh eksekutif syarikat penerbangan tertentu. Ini dianggap sebagai ganjaran atau kickback bagi memastikan syarikat tersebut membeli pesawat Airbus. Yang ketiga, bentuk-bentuk atau jenis rasuah adalah pemalsuan dokumen. Airbus SE ditawar memalsukan atau menyamakan rekod kewangan dengan merekod bayaran didasar sebagai pembelajaran perniagaan seperti yuran perundingan. Di Malaysia, bayaran kepada perantaran juga dilampau dalam bentuk dokumentasi yang kelihatan sah bagi menyembunyikan tujuan sebenar, iaitu mempengaruhi keputusan pembelian pesawat oleh syarikat-syarikat berkaitan kerajaan. Selamat sejahtera, pada bahagian ini saya akan membentangkan tentang kesan rasuah terhadap individu. Pertama, dari aspek individu, rasuah memberi kesan yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang, terutamanya dari segi nilai dan masa depan. Antara kesan utama ialah kemerosotan integriti diri, di mana individu mula kehilangan prinsip dan nilai moral. Mereka cenderung mengutamakan kepentingan pribadi berbanding tanggungjawab yang sepatutnya dilaksanakan. Selain itu, individu juga berdepan dengan risiko tindakan undang-undang. Mereka boleh dikenakan hukuman seperti denda atau penjara, yang secara langsung memberi kesan kepada kehidupan diri dan keluarga. Seterusnya, masa depan kerjaya turut terjejas. Apabila seseorang terlibat dalam rasuah, kepercayaan akan hilang dan peluang untuk berkembang dalam kerjaya menjadi semakin terhad. Saya akan membentangkan kesan rasuah terhadap sebuah organisasi. Apabila amalan rasuah menular dalam syarikat atau jabatan, terdapat 3 kesan utama yang akan berlaku. Pertama, imej organisasi akan terjejas. Apabila skandal rasuah terbongkar, reputasi yang dibina bertahun-tahun boleh hancur sekali mata. Ini menyebabkan organisasi hilang kepercayaan daripada pelanggan, pelabur dan orang awam. Kedua, kualiti hasil kerja akan merosot. Hal ini kerana keputusan tidak lagi dibuat berdasarkan merit atau kualiti, tetapi berdasarkan sokongan. Akibatnya, organisasi mungkin mendapat bekalan yang tidak berkualiti atau meladai pihak yang tidak layak, yang akhirnya merugi prestasi organisasi itu sendiri. Ketiga, rasuah akan menunjukkan budaya kerja yang toksik, yang membunuh motivasi pekerja yang jujur. Apabila pekerja melihat jalan pintas lebih dihargai, integriti dalam organisasi akan musnah dan pekerja yang berbakat akan mula meletak jawatan. Kesimpulannya, rasuah adalah bala yang boleh melunturkan sebuah organisasi dari dalam. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khairul Said dan nombor matriks ialah 110445. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesan rasuah terhadap sesebuah negara. Rasuah memberi kesan yang besar terhadap sesebuah negara, terutamanya dari aspek ekonomi, politik dan sosial. Dari segi ekonomi, rasuah menyebabkan kemerosotan pelaburan asing kerana pelabur hilang keyakinan terhadap keterusan serta kestabilan sistem pentadbiran negara. Selain itu, rasuah juga mengakibatkan pemajuran sumber negara apabila berlakunya penyelewengan dalam pelaksanaan projek pembangunan. Dari aspek politik pula, rasuah membuka integriti kerajaan serta menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap institusi pemerintahan. Keadaan ini boleh membawa kepada ketidakstabilan politik dan melemahkan sistem pentadbiran negara. Seterusnya, dari aspek sosial, rasuah memperluaskan jurang antara golongan kaya dan miskin kerana sumber negara tidak diagihkan secara adil dan seksama. Hal ini seterusnya mewujudkan ketidakadilan dalam kalangan masyarakat. Cadangan langkah pencegahan berdasarkan nilai integriti yang pertama ialah memupuk nilai amanah dalam diri. Nilai amanah perlu diterapkan sejak kecil agar seseorang sentiasa bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Individu yang amanah tidak akan menyalahgunakan kuasa atau harta untuk kepentingan pribadi kerana sedar bahawa setiap tanggungjawab adalah kepercayaan yang perlu dijaga. Selain itu, langkah pencegahan rasuah lain yang efektif ialah penguatkuasaan undang-undang yang tegas. Penguatkuasaan undang-undang yang tegas penting bagi memastikan setiap kes rasuah diambil tindakan tanpa kompromi. Hukuman yang setimpal seperti denda atau penjara dapat memberi kesan pencegahan kepada masyarakat. Apabila undang-undang dilaksanakan secara adil dan konsisten, individu akan lebih takut untuk terlibat dalam rasuah kerana sedar risiko dan akibat yang bakal dihadapi. Yang ketiga, cadangan langkah pencegahan berdasarkan nilai integriti ialah meningkatkan kesedaran tentang kepentingan integriti. Melalui kempen dan program anti-rasuah, masyarakat dapat memahami kesan negatif rasuah seperti merosakkan imej dan menjejaskan kepercayaan. Kesedaran ini mendorong mereka mengamalkan nilai jujur serta menolak sebarang bentuk salah laku.